Assalamualaikum. Saya Aisyatul Farhani binti Ramzi akan menerangkan secara ringkas perbandingan di antara epistemologi rasionalism dan empiricism. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari akar kata epistem yang bermaksud ilmu pengetahuan dan logos yang bermaksud teori. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang mengkaji sumber pengetahuan, kajian tentang pengetahuan dan kemungkinan pengetahuan dan batasnya. Seterusnya, apa pula yang dimaksudkan dengan rationalism dan empiricism? Rationalism berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu ration yang bermaksud akal. Rationalism adalah aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan kerana ia merupakan sumber utama pengetahuan yang mendahului pengamatan panca indera. Manakala, empiricism berasal daripada perkataan bahasa Yunani iaitu experientia yang bermaksud pengalaman. Empiricism adalah satu aliran falsafah yang berpandangan bahawa pengetahuan secara keseluruhan atau sebahagiannya berdasarkan kepada pengalaman yang menggunakan panca indera. Bagi pengetahuan anda sekalian, rationalism adalah sebuah aliran falsafah yang menyatakan bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Rationalism menganggap akal sebagai sumber tertinggi untuk mendapat kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rationalism percaya bahawa kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Aliran falsafah ini menggunakan kaedah deduktif dalam penyusunan pengetahuannya. Bagaimana pula dengan empiricism? Empiricism pula adalah sebuah aliran falsafah yang berpegang kepada semua pengetahuan yang ini diperolehi berdasarkan pengalaman dunia dan hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Empiricism menolak kewujudan naluri dan hanya berpegang dengan deria semata-mata sebagai sumber pengetahuan. Aliran falsafah ini juga mencetuskan ketidakpercayaan terhadap konsep wahyu, seperti azab kubur kerana tiada siapa yang pernah melalui pengalamannya. Kemuncak pemikiran empiricism ialah kemunculan aliran positivism oleh Auguste Comte. Menerusi 3 teori proses sejarah manusia yang bermula dengan tahap teologi, diikuti tahap metafizik dan akhirnya tahap positif. Rationalism menamakan pengetahuan terhadap prinsip umum atau a priori sebagai lawan pengetahuan eksperimental. René Descartes mungkin contoh yang paling jelas di kalangan rationalism yang berbangga dan memuliakan akal. Beliau berusaha untuk sampai dalam lapangan pengetahuan kepada sesuatu keyakinan. Beliau menggunakan kaedah yang tepat sebagai dasar bagi semua pengetahuan kerana semua ilmu adalah pengetahuan yang pasti dan jelas. Descartes menggunakan kaedah deduksi yang mengutamakan aksiom tertentu yang berfungsi sebagai sesuatu yang berada di luar keraguan. Manakala David Hume pula mengukuhkan aliran empiricism. Beliau mengatakan seluruh pengetahuan manusia berpunca daripada panca indera. David Hume membezakan di antara impression dan ideas. Jika ia merupakan tanggapan secara kuat, kita menamakannya sebagai impression, iaitu seluruh pengalaman, indera, emosi dan sentimen yang muncul buat kali pertama di jiwa. Adapun ideas, ia wujud selepas difikir dan mencari dalil akal dari konsep yang ada pada cerapan deria, perasaan dan emosi. Asal falsafah Hume ialah setiap idea yang betul mungkin berpunca dari impression deria secara langsung. David Hume menolak apa yang disebut sebagai akal oleh rationalism atau jiwa dan roh. Hume menolak potensi-potensi ini. Secara ringkasnya, empiricism berpendapat pengetahuan berdasarkan pengalaman dan rationalism pula mengaku akal mampu mengenali hakikat-hakikat yang berbagai itu secara yakin. Dari perbincangan yang telah dinyatakan, saya dapati rationalism dapat mendorong manusia menggunakan akal secara optimum. Namun begitu, pemahaman sesuatu objek adalah di luar dari kemampuan rasional. Begitu juga dengan empiricism yang telah mengevolusikan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sains.
Terdapat kaedah penyusunan pengetahuan yang tidak meyakinkan boleh dipersoal kerana panca indera manusia juga boleh melakukan kesalahan. Walaupun pengalaman dalam memahami ilmu epistemologi dalam falsafah ilmu agak sukar bagi saya untuk dipahami, tetapi dengan memahami terlebih dahulu konsep induktif dan diduktif, saya dapat memahami sedikit demi sedikit bagaimana sesuatu ilmu itu berfungsi. Bagi saya, dengan memahami terlebih dahulu konsep falsafah ilmu, seterusnya mengaitkan dengan kehidupan realiti sekarang dapat meningkatkan pemahaman suatu bidang falsafah ilmu. Hal ini bagi memperkukuhkan pemikiran kritikal, analitikal dan juga reflektif dalam ilmu falsafah. Saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.